المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة. مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. ساقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة. مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء. فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما موعى القرآن البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة. مرحبا يا خير داع. جاءنا الهادي البشير، مطلق العاني الأسير، مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير. دينه حق صراح، دينه ملك كبير. هو في الدنيا نعيم، وهو في الأخرى متاع. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة. مرحبا يا خير داع. هات هدي الله هات يا نبي المعجزات. ليس للات مكان، ليس للعزى ثبات. وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات. أنت ألفت قلوبا شفها طول الصراط. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع،
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah kita ditemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sekali laginya meneruskan pembacaan kita daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana kita sambung pada Al-Babul Tsani, bab yang kedua daripada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala babu tsani fi takmilillahi ta'ala lahu al-mahasin khalqan wa khuluqa. Bab kedua pada menyatakan Allah, penyempurnaan Allah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala yang baik, segala yang elok pada khalqan wa khuluqa. Khalqan ni penciptaan zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuluqan ialah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qiranihi jami'al fadaili ad-diniyati wad-dunyawiyyati fihi nasaqa. Dan Allah Taala menyertakan pada diri Nabi itu segala kemuliaan-kemuliaan berbentuk diniyah, keagamaan, dan berbentuk dunyawiyah pada diri Nabi, disusun dengan elok. Nasaqa. Qala i'lam ayyuhal muhib li hadzal nabiyil karim, ketahuilah wahai yang kasih kepada nabi yang mulia ini, al-bahithu an tafasili jumali qadrihil azim, yang mencari tentang perincian kepada himpunan kedudukan nabi yang maha agung ini. Anna khisalal jalali wal kamal fil bashari naw'an, bahawa sifat jamal, sifat jalal, sifat kemuliaan, sifat keagungan, sifat jalal, wal kamal, sifat kesempurnaan pada diri manusia itu ada dua jenis. Daruriyun, dunyawiyun. Satu, sifat yang berbentuk daruri dunyawi. Daruri makna bukan yang diusahakan, benda yang diberi, benda yang bukan dalam leluasa, bukan dalam kuasa usaha manusia, yang berbentuk duniawi. Iqtadathul jibillatu, yang telah menuntutnya oleh fitrah. Makna fitrah asal manusia, seseorang itu ada benda itu. Yang kedua, iqtadathu aljibillatu wa daruratul hayati dunya, yang mana sifat yang berbentuk daruri duniawi ini menuntutnya ataupun dia tu datangnya dia daripada fitrah dan darurah hayat dunia, hayatid dunia, dan juga apa yang lazim daripada kehidupan dunia itu. Itu satu iaitu sifat daruri duniawi. Yang kedua, muktasabun diniyun, sifat yang bentuk boleh diusahakan, yang bangsa kepada agama. Jadi itu dua jenis sifat yang ada pada manusia. Jenis iaitu pertama daruri duniawi, yang kedua muktasabun dini. Wa huwa ma yuhmadu fa'iluhu, inilah benda yang dapat diusahakan, yang elok pada agama, yang dibangsakan pada agama ini, inilah yang yuhmadu fa'iluhu, dipuji orang yang melakukannya itu. Wa yuqarribu ila Allah Ta'ala zulfa, yang dapat mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Thumma hiya ala fannaini aidan, kemudian sifat ini pula dia tu atas dua bahagi.
Apa dia? Minha ma yatakhallasu li ahadil wasfaini. Pertama, apa yang yatakhallasu, apa yang khusus tertentu pada salah satu daripada dua sifat ini. Wa minha ma yatamazaju wa yatadakhalu, dan antara itu ada sifat yang tayatamazaj, yang boleh bermasuk-masuk, boleh bercantum. Ada sifat-sifat itu yang mana bersama dengan sifat lain. Ada sifat yang khusus, ada yang dapat digabungkan atau bermasuk-masukkan. Fa amma daruriyul mahd, adapun perkara yang daruriyul mahd, yang semata-mata daruri, yang bukan dengan usaha manusia, iaitu fama laysa lil mar'i fihi ikhtiyarun wa iktisab, iaitu perkara sifat yang tidak ada bagi seseorang itu usaha dan juga kasbun, ikhtiar dia. Mithlu ma kana fi jibillatihi, seumpama perkara yang berlaku secara fitrahnya, min kamali khilqatihi, daripada cantik sempurnanya penciptaan dia. Allah Ta'ala jadikan dia sempurna tangan, sempurna jari, sempurna muka, sempurna tubuh badan itu. Wa jamali surati, sempurna rupanya. Wa quwwati aqlihi, kuat akalnya. Wa sihhati fahmihi, kefahaman yang elok. Itu semua bukan yang diusahakan oleh manusia. Allah Ta'ala beri sejak secara semula jadi kepada seseorang itu. Wa fasahati lisanihi, kefasihan lisannya. Wa quwwati hawasihi, dan juga kekuatan panca inderanya. Wa a'dha'ihi, anggotanya. Wa i'tidal harakatihi, dan gerakannya yang i'tidal, yang seimbang. Wa syarafi nasabihi, kesempurnaan nasab. Wa izzati qaumihi, dan kekuatan kaumnya. Wa karami ardihi, dan mulia tanah di situ. Wa yalhaqu bihi ma tad'uhu daruratu hayatihi ilaih, dan apa yang mengiringinya, perkara yang berhajat oleh kehidupan kepadanya. Min ghidaihi, daripada makanannya. Naumihi, tidurnya, tidur dapat tidur yang elok, makan makan yang elok. Wa malbasihi wa maskanihi, pakaian tempat tinggal. Wa mankahihi, pernikahannya. Wa malihi wa jahi, harta dan juga kemuliaannya. Wa qad talhaqu hadhihi al-khisal al-akhirah bil ukhrawiyah, dan kadang-kadang mengiringi khisal ini, sifat-sifat yang berbentuk dunia ini dengan akhirat. Ya, sifat ini ataupun perkara ini bentuknya dunia, tapi dia boleh diiringi, boleh termasuk dalam perkara-perkara ukhrawiyah. Idza qusida bihi, ataupun idza qasada, ay qasada syakhs biha, dengan sifat ini, dengan perkara ini, at-taqwa. Boleh jika dia niatkan ketakwaan. Dia ada perkara-perkara yang Tuhan beri tadi, perkara bentuk dunia, tapi dia niatkan dengan perkara itu untuk bertakwa kepada Allah, meningkatkan ibadatnya kepada Allah. Wa ma'unatul badani ala suluki tariqiha, dan dapat menolong badan untuk menjalani tariq, jalan kepada akhirat. Wa kanat ala hududid darurah, dan perkara itu dalam had yang darurah. Wa qawanin syariah, perkara dan kanun syariah, perkara itu dalam had syariat dan juga perkara yang dibenarkan. Maka makan dia, minum dia, pakaian dia, walaupun bentuk dunia, mendapat pahala juga. Wa amma al-muktasabatu ukhrawiyatu, adapun yang kedua, sifat yang berbentuk muktasabah, yang diusahakan, yang berbentuk ukhrawi, akhirat ini. Fasairul akhlaqil aliyah, maka akhlak-akhlak yang tinggi, akhlak seluruh segala akhlak-akhlak yang mulia, yang tinggi. Wal adab syar'iyyah, dan adab-adab syarak. Minad din, daripada bentuk-bentuk agama, makna perkara yang berkaitan dengan agama. Wal ilmu, wal hilmi, kesantunan. Was sabri, kesabaran. Was syukri, syukur. Wal adli, wal zuhdi, wal tawadhu'i, wal afwi, wal iffah, rasa suci diri. Diri tu dia mensucikan diri daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya. Wal judi, sifat pemurah. Wal syaja'ati, sifat syaja'ah, keberanian. Wal haya, malu. Wal muru'ah, ada maruah. Was samti, sifat diam. Wa tu'adah, as-samti wa tu'adah. Tu'adah makna menzahirkan. Al-wud, itu salah satu makna juga.
Tu ada apa nama ni, kalau tawaddud nuskah lain, tengok tu dalam nuskah yang ada kat kanan ni kata wa fi nuskhatin tawaddud. Tawaddud ni dengan maksud rasa kasih dan sayang kepada orang. Tu adah ni maksud ta'anni. Ta'anni wa tarkul al-ajalah. Ta'anni tu adah makna sifat kita panggil tidak gopoh, tidak gopoh. Orang yang tidak gopoh tu adah. As-samti diam. Yalah, diam itu satu benda yang maknanya mulia pada tempatnya lah, pada tempatnya. Daripada cakap tidak tentu arah, maka diam itu satu sifat yang baik. Kemudian waktu ada sifat apa nama tadi, berjaga-jaga ataupun tidak gopoh, wal waqar, waqar ketenangan, rahmah, wa husnil adab, baik adabnya, wal muasyarah, baik pergaulannya, wa akhawatiha, dan seumpama yang lain, wahiyal lati jima'uha, yang mana dihimpunkan kesemuanya oleh perkataan husnul khuluq. Bila sebut husnul khuluq, akhlak yang baik, dalam itulah termasuknya segala sifat-sifat yang berbentuk sifat-sifat baik yang ada kesannya kepada seseorang itu. Okay? Wa qad yakunu min hadhihi al-akhlaqi ma huwa fil gharizati, dan kadang-kadang daripada akhlak-akhlak yang disebut itu ada perkara yang memang dalam gharizah dah, dalam fitrah kejadian seorang itu ada. Contoh, ada seorang yang mana memang daripada fitrah dia, asal dia memang dia jenis malu, pemalu. Maka itu bonus lah bagi dia, pemalu. Kadang-kadang cumanya kadang-kadang malu itu ada tempat-tempat yang tidak patut dizahirkan malu itu. Seperti mana malu dalam nak belajar. Saya tak mau belajar, malu saya nak belajar. Apa tak? Saya malah tanya dalam kelas, malah tanya sebab malu nak tanya. Itu mungkin tak kena. Tapi diri sifat malu itu benda yang elok. Maka ada kadang-kadang daripada sifat ini ma huwa fil gharizah wa aslil jibillah, dan asal fitrah, li ba'dhin nas, bagi sebahagian manusia, wa ba'dhum la takunu fih, dan kadang sebahagian mereka tidak ada sifat itu. Fayaktasibuha, maka dia usahakan, ya. Sifat contohnya kita kata sabru. Ada orang yang memang bukan jenis sabar, tapi kerana dia usaha tasabbur, dia usahakan untuk sabar, maka akhirnya sifat itu boleh dia memiliki sifat tersebut. Walakinnahu la budda an yakuna fihi min usuliha fi asli jibillah syu'batun, tapi tak dapat tidak padanya daripada usul tadi. Asasnya mesti adalah pada fitrah tu. Kalau apa-apa sifat tu, ini yang dikaji ataupun dibuat oleh ulama-ulama yang bicarakan tentang tasawuf, sifat-sifat akhlak al-mahmudah wa akhlak al-madhmumah. Dia kata sebenarnya pada diri orang itu nak melahirkan sifat tu, sebenarnya asal syu'batun, ada sedikit dalam hati tu, memang dalam diri dia memang ada sikit, cumanya diusahakan tu dia akan tambah jadi sifat itu mekar, sifat itu menjadi satu perkara yang sinonim dan juga jadi biasa kepadanya. Kama sanubayyinuhu insyaallah taala, sebagaimana nanti kita akan terangkan nanti. Wa takunu hadhil akhlaqu dunyawiyatan, dan akhlak ini dia kata boleh jadi duniawiyah. Yang kita ada akhlak baik tadi, dia tu bentuk ukhrawi asal, tapi akhlak ini boleh juga jadi duniawi, jadi hanya semata-mata perkara dunia. Idza lam yurad biha wajhullah, jika tidak diingini dengannya keredaan Allah. Kalau dia bersifat dengan akhlak ni bukan kerana Allah Ta'ala. Nampak tak? Contoh mana? Kita kata al-jud, sifat pemurah. Sifat pemurah, dia pemurah tu satu akhlak yang membawa pahala dan kesannya kepada kehidupan akhirat, dapat kedudukan di sisi Allah Ta'ala, sifat mulia, sifat yang dipuji. Tapi dia jadi duniawi kalau tidak dikosatkan dengan sifat itu akan keredaan Allah. Waddarul akhirah, dan tidak dikosatkan negeri akhirat. Walakinnaha kullaha mahasinu, namun kesemuanya itu ialah satu sifat baik. Wa fadailu, sifat mulia. Bittifaqi ashabil uquli salimah, dengan sepakatnya orang yang mempunyai akal yang salim, yang elok, mereka sepakat. Ya, memanglah orang yang buat kebajikan, walaupun niat pada hatinya dia buat bukan kerana Allah, tapi diri kebajikan itu satu benda yang dipuji, satu kemuliaan, orang akan puji dia. Cuma tak ada pahala di sisi akhirat lah.
Wa in ikhtalafu fi mujibi husniha wa tafdilha. Walaupun para ulama khilaf apakah yang memujibi husniha, fi mujibi husniha, yang mewajibkan, yang menyebabkan eloknya itu dan lebihnya itu apa sebabnya. Itu khilaf, itu perbincangan, bukan di sinilah. Okay, habis. Faslun fi ijtima'i khisalil jalali wal kamali fi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terhimpunnya si ciri-ciri kemuliaan dan juga kesempurnaan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kanat khisalul kamali wal jalali ma dzakarna, apabila adalah ciri-ciri kesempurnaan dan kemuliaan itu apa yang telah kami sebut, wa wajadna al-wahida minna yashrufu bi wahidati minha, dan kita dapati salah seorang daripada kita kalau dia itu dimuliakan dengan satu sifat daripada sifat itu, awithnain, ataupun dua sifat, ini tafaqat lahu fi kulli asrin, kalaulah di berbetulan itu berlaku pada setiap zaman, imma min nasabin, sama ada mendapat kemuliaan dari segi nasab, au jamalin, kecantikan, au quwwatin, au kekuatan, au ilmin, au hilmin, sama ada ilmu ataupun kesantunan, au syaja'atin, keberanian, au samahatin, pemaaf, hatta ya'zumu qadruhu, sehinggalah jadi besar kedudukannya, wa yudrabu bismihil amthal, dan orang jadikan dengan namanya itu sebagai misal. Ka karamil Hatim kan orang panggil dia hadza Hatim. Karam Hatim, mulianya seumpama mulianya Hatim. Mulianya Hatim. Jadi nama dia tu menjadi bidalan, menjadi misal. Mulianya seumpama mulia Hatim. Kasyaja'ati Ali, contohnya seperti berani Sayyidina Ali. Jadi orang letak nama tu. Wa yudrabu bismihil amthal wa yataqarrabu lahu bil wasfi fi dzalika fil qulubi atharatun, dan jadi tetaplah baginya dengan sifat itu pada hati, athratun, menjadi meletakkan kesan, wa azamah, dan ketinggian dan keagungan, ada kesan padanya. Wa huwa munzu usurin khawalin, dan itu sejak daripada zaman-zaman yang telah lalu, wa ramamun bawalin, dan juga ini kita panggil kinayah lah, ramamun bawalin ay izamun baliyah, tulang-tulang yang telah hancur. Maknanya benda itu berkekalan sebut, sampai sekarang orang sebut Karam al-Hatim. Jadi benda itu sehingga kan kekal sebutannya itu. Sebutannya kekal, munzu usurin khawalin wa ramamun bawalin. Fama dhannuka bi'azimi qadri, itu kalau orang seorang, idza kana wahidun minna tadi, fama dhannuka bi'azimi qadri man ijtama'at fihi kullu hadhihi al-khisal, maka apa sangkaan kamu dengan besarnya, agungnya kedudukan seorang manusia yang terhimpun padanya segala sifat-sifat kemuliaan ini, ila ma la ya'khudhuhu 'addun, sehingga perkara itu tidak dapat diambil oleh bilangan, tak boleh dibilang. Wala yu'abbiru anhu maqal, tidak boleh diungkapkan oleh perkataan. Wala yunalu bikasbin wala hilatin, dan tidak dapat diusahakan dengan satu usaha dan juga hilah, apa-apa tak boleh nak buat. Iaitu Rasulullah lah ni. Apa sangkaan kamu kalau seorang pun ada satu sifat begitu, orang akan sebut namanya sampai walaupun berzaman-zaman orang akan sebut lagi. Apakah gerangannya kalau orang itu terhimpun segala padanya sifat kesempurnaan, yang mana tak boleh diusahakan, illa bi takhsisil kabiril muta'al, kecuali dengan sebab pengkhususan yang telah ditetapkan oleh al-kabiril muta'al, Tuhan Allah Ta'ala yang maha agung, maha besar, maha tinggi. Min fadilatin nubuwah, daripada kemuliaan kenabian, wal risalah wal khullah, dekatnya Nabi dengan Allah, mahabbah, kasihnya Nabi dengan Allah, wastifat, dipilih Rasulullah, wal isra, dapat isra, wal ru'yah, dapat melihat Tuhan, wal qurb, dekat Allah dengan Allah, wal dunu, hampir, wal wahyi, dipilih dengan wahyu, wal syafaati, dan syafaat, diberi syafaat, wal wasilah, menjadi perantara Nabi, wal fadilah, menjadi Nabi mendapat fadilah, wa ba'athul maqam, wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah. Itu tu. Semua ini benda-benda yang datang disebut dalam Quran, dalam hadis ni. Ni segala sifat-sifat yang diberi pada Rasulullah SAW. Wad darajah ar-rafi'ah,
wal maqamil mahmud wa ba'athu maqaman mahmud wal buraq, diberi Nabi buraq, wal mi'raj wal ba'thi ila ahmari wal aswad, dibangkit kepada seluruh manusia yang merah dan juga hitam, maksud seluruh manusia tanpa mengira warna kulit. Wassalati bil anbiya, dimuliakan Nabi dengan dia bersembahyang dengan para nabi lain menjadi imam. Wasyahadati bainal anbiya wal umam, menjadi penyaksian antara para nabi dan umatnya. Wasyadati waladi Adam, menjadi penghulu kepada seluruh anak Adam. Waliwa'il hamd, ana hamilu liwa'il hamd, yang memegang panji alhamd. Wal bisyarati, memberi khabar gembira. Wan nidharati, memberi peringatan. Wal makanati inda dzil arsy, yang mendapat kedudukan di sisi Tuhan yang mempunyai arash. Wa ta'ati thamma, apa nama ni, ini semua ayat Quran ni. Muta'in thamma amin. Wal amanah, dan sifatnya wal hidayah, dia beri hidayahnya. Wa rahmatin lil alamin, memberi rahmat pada alam. Wa i'ta'ir ridha was-su'li, diberi keredaan dan apa permintaan Nabi. Wal kautsari, diberi kautsar. Wa sama'il qaul, perkataan Nabi didengar. Wa itmamin ni'mah wal afwi amma, dan disempurnakan nikmat. Wal afwi amma taqaddama wa ta'akhkhar, diampunkan daripada perkara yang telah dahulu dan akan datang. Wa syarhis sadri, alam nashrah laka sadrak, dilapangkan dada. Wa wada'il wizri, wa wada'na anka wizrak, kita akan hapuskan segala dosa-dosa. Wa raf'i dzikri, wa rafa'na laka dzikrak. Wa izzatin nasri, dan diberi keagungan kemenangan. Wa nuzulis sakinah, wa anzala sakinata alaih, diturunkan ketenangan. Wa ta'yidil malaikah, Allah Ta'ala memberi keteguhan dengan para malaikat. Wa ita'il hikmah, diberi hikmah. Wal kitab wa sab'il mathani, wal Quranil azim wa tazkiyatil ummah. Nabi ini antara sifatnya dia itu mentazkiyahkan, menyucikan umat dia. Wa du'a ila Allah, Nabi menyeru kepada Allah. Inna arsalnaka syahidan wa inna arsalnaka mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa salatillahi wal malaika inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi wal hukmi bainan nas bima arahu Allah, dan Nabi menghukumkan di antara manusia dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Wa wad'il isri wal aghlali, Allah Ta'ala meringankan keberatan dan kesukaran di atas orang manusia ini dengan sebab Nabi. Wal qasami bismihi, Allah Ta'ala bersumpah. La'amruka, bersumpah dengan nama Nabi. Wa ijabati da'watihi, Allah Ta'ala mengijabahkan, menyahut doa Nabi. Wa taklimil jamadat, diberi kemuliaan bercakapnya makhluk-makhluk jamadat ni yang tidak bernyawa. Wal ujmi, haiwan-haiwan. Wa ihya'il mauta, hidupnya orang yang telah mati. Wa isma'is summi, dengarnya orang yang pekak. Wa nabi'il ma'i baina asabihi, keluarnya air di celah jari Nabi. Wa takthiril qalil, menjadi banyak makanan yang sedikit. Wa syiqaqil qamar, dan juga terbelahnya bulan. Wa raddi syamsi, matahari diundur balik. Wa qalbil a'yan, dan bertukarnya ain, satu benda jadi perkara, satu benda jadi benda yang lain. Ranting kayu jadi pedang. Wa nasri bil ru'bi, dia beri kemenangan dengan rasa takut musuh. Musuh rasa takut bila nak berjumpa dengan Nabi. Masirata syahrin, perjalanan sebulan dah rasa takut dah. Wa tila'i 'alal ghaib, Nabi dapat mengetahui perkara ghaib. Wa dhallil ghamam, dan dilindungi oleh oleh awan. Wa tasbihil hasa, bertasbihnya anak batu di tangan Nabi. Wa ibra'il alam, Rasulullah SAW antara mukjizat dia menyembuhkan penyakit. Wal ismati minan nas, Nabi dijaga daripada manusia, daripada kejahatan manusia. Wallahu ya'simuka minan nas ila ma la yahwihi muhtafilun, sehingga perkara sifat-sifat yang tidak mampu disebut oleh orang-orang yang meneliti tentangnya. Wala yuhitu bi'ilmihi illa manihuhu, dan tidak mampu meliputi dengan pengetahuan kemuliaan Nabi itu
kecuali Tuhan yang menganugerahkannya dzalika wa mufaddiluhu, dan memberi kelebihan itu kepada Nabi. La ilaha ghairuh, tiada Tuhan kecuali Allah. Ila ma a'adda lahu fid daril akhirah, kepada apa yang Tuhan siapkan kepada Nabi di akhirah, min manazilil karamah, daripada kedudukan kemuliaan, wa darajatil qudsi, dan darajat kesucian, wa maratibis sa'adati, dan martabat kebahagiaan, wal husna, dan juga al husna, wa ziyadah, dan juga penambahan nikmat-nikmat yang lebih pada itu, iaitu ru'yatu wajhillah allati taqifu dunahal uqul, yang terhenti padanya itu akal. Akal tak boleh nak fikir. Wa yaharu duna adaniha alwahmu, wahmu fa'iyahar, dan kehairananlah pada nak mencapainya, pada nak memahaminya oleh waham, oleh akal dan fikiran, tak mampu. Jadi ini banyak disebut. Ini disebut secara nasar. Sebagai itu Imam Busiri rahimahullah menghimpunkan ataupun sebut, wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin, wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhamin, fa inna fadla rasulallahi laysa lahu haddun fa yu'riba anhu natiqun bifami. Itu dah maknanya. Ini disebut oleh Imam Qadhi Iyad ini, dibilang satu-satu kan. Makna nak bilang tu pun banyak letih, kata letih nak bilang. Imam Busiri kata, kamu berilah, sandarkan kepada Nabi itu ma syi'ta min fi dhati wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin, apa kemuliaan yang kamu patut sandarkanlah segala kemuliaan kepada zat Nabi. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami, dan kepada kedudukan qadar, kedudukan Nabi, martabat Nabi itu segala ketinggian. Fa inna fadla rasulallahi laysa lahu haddun, kerana kelebihan kemuliaan Rasulullah itu tidak ada padanya had, tak ada had, tidak ada sekatan. Fa yu'riba anhu natiqun bifami, lalu dapat diucapkan oleh orang dengan kata-kata. Tak boleh. Jadi ini yang nak dibawa ataupun nak disebut oleh Qadhi Iyad di sini. Beliau membilang kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala beri berdasarkan apa yang disebut dalam Al-Quran dan juga hadis. Menunjukkan bahawa tu akhirnya kata letih kita, tak mampu kita. Kerana yang berhak dan juga yang sebenarnya mampu ialah Allah yang memberikan anugerah dan kelebihan itu kepada Nabi. Habis. Faslun fi sifat. Jadi ini semua ni kita boleh baca ataupun perinciannya dalam kitab Syama'il lah. Dalam kitab Syama'il Nabi SAW. Faslun fi sifatihi al-khilqiyah. Ini pada menceritakan sifat-sifat Nabi al-khilqiyah. Sifat Nabi al-khilqiyah. Okey. Jadi mana ni? Sifat khilqiyah ni makna diri kesempurnaan itu, sifat fizikal Nabi. In kulta, kalau kamu kata akramaka Allah, moga Tuhan memuliakan kamu, la khafa'a 'ala al-qati' bi jumlati annahu sallallahu alaihi wasallam a'la an-nasi qadra, tidak tersembunyi lagi dengan pastinya secara umumnya bahawa Nabi ni setinggi-tinggi manusia kedudukan. Wa 'azamuhum nahallan, dan sepaling tinggi kedudukannya, paling besar kedudukannya. Wa akramuhum wa akmaluhum mahasina wa fadla, dan orang yang paling mulia, paling sempurna kebaikan dan juga kelebihannya. Wa qad dhahabta fi tafasil khisalil kamal, dan kamu telah mengambil melembut pada huraian ciri-ciri kesempurnaan madhhaban jamila, satu jalan yang cantik. Wa syawwaqani, yang mana syawwaqani menjadikan aku tertarik, ila an aqifa alaiha, untuk meneliti di atas sifat itu, min awsafihi, daripada sifat Nabi, tafsila, secara terperinci. Apa yang kamu sebut dahulu tu, dia kata comel, kata, menyebabkan aku ingin, tertarik, teringin untuk mengetahui secara tafsil lagi daripada sifat-sifat Nabi itu. Maka kata Qadhi Iyad, fa'lam, ketahuilah kamu, fa'lam,
Nawwarallahu qalbi wa qalbak, moga Allah Ta'ala menyinari hatiku dan hati kamu. Wa dha'afa fi hadzal nabiyil karim al-hubbi fi nabiyil karim hubbi wa hubbak, moga Allah Ta'ala menggandakan pada diri Nabi yang mulia ini kecintaanku dan kecintaanmu. Annaka, sesungguhnya, fa'lam annaka idza nazarta ila khisalil kamal, kalau kamu melihat kepada ciri-ciri kesempurnaan, allati hiya ghairu muktasabah, yang mana sifat dan ciri ini bukan perkara yang boleh diusahakan. Fi jibillatin khilqah, pada fitrah penciptaan khilqah, tubuh badan Nabi. Wajadtahu haizan li jami'iha, kamu dapati bahawa Rasulullah ini meliputi kepada seluruh sifat itu. Muhitan bi syatati mahasiniha, yang merangkumi bagi keseluruhan kebaikan dan keindahan itu. Duna khilafin, tanpa berlaku khilaf, baina naqalatil akhbar, di antara ulama-ulama yang menukilkan khabar hadis lidzalika, tentang perkara itu. Bal qad balagha ba'dhuha mablagha qat'i, bahkan sampai sebahagian hadis itu atas sampai atas jalan mablaghal qat'i, secara putus, secara qat'i, yang tidak dapat disangguh lagi. Ya. Amma suratu wa jamaluhu, adapun surah, rupa dan keindahan Nabi, wa tanasubu a'dha'ihi, dan juga seimbangnya, munasabahnya anggota Nabi, fi husniha, pada cantiknya, faqad ja'atil al-atharu as-sahihatu, telah datanglah hadis-hadis yang sahih, wal masyhuratu al-kathiratu bidzalik, dan hadis yang masyhur banyak tentang demikian itu. Min hadis Ali wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wal Barra ibn Azib wa Aisyah Ummul Mukminin wa ibni Abi Halah wa Abi Juhaifah wa Jabir bin Samurah wa Ummi Ma'bad wa Ibni Abbas wa Mu'arid bin Mu'aykib wa Abi Tufail wal Adda ibn Khalid wa Khuraim ibn Fatik wa Hakim ibn Hizam wa ghairihim. Ini antara sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang syama'il dan juga sifat rupa Nabi SAW. Apa dia? Min annahu kana azharal launi. Ini macam kita baca syama'il lah sikit. Azharal launi, Nabi cerah kulitnya. Ada aja. Nabi SAW ada aja. Makna hitamnya mata hitam Nabi. Wa anjala, besar mata Nabi. Bukan sepek. Ashkala ahdabal ashfar. Ashkal, iaitu pada putih mata Nabi itu ada kemerahan. Kerana Nabi ni bangun malam, bertahajud, beribadat kepada Allah. Wa ahdabal ashfar. Nabi SAW bulu matanya, alis bulu mata panggilnya ahdab, panjang. Ablaj, Nabi SAW ablaj, mukanya bercahaya. Wa azaj, makna keningnya itu, kening Nabi itu cantik. Kita panggil kening yang bukan lurus, kening dia cantik. Umpama kaus, umpama kita panggil apa? Panah. Umpama busur. Wa aqna ni hidung Nabi mancung. Wa aflaja, gigi Nabi ini bukan gigi Nabi cantik tersusun. Mudawwaral wajhi, muka Nabi bulat. Wasi'al jabin, bulat-bulat yang cantik, bukan maksud bulat betul gitu, bukan. Bulat dengan maksud bulat cantik. Ada orang muka yang panjang, tak? Ada orang jadi muka panjang, ada orang muka lebar macam bola apa, American football tu, bukan. Muka Nabi bulat dengan maksud yang cantik. Wasi'al jabin, luas dahinya. Kathal lihyah, tebal janggutnya. Tamla'u sadrahu, yang mana ada pada dada Nabi SAW ni, yang memenuhi dada Nabi. Makna janggut Nabi ni panjang dan juga tebal. Wasawa al-batni wasadri, perut dan juga dada dia sawa, sama, bukan perut ke depan. Wasi'a sadri, luas dadanya. Azimal mankibain, besar bahunya. Wa dakhmal izam, tulang-tulangnya itu besar. Wa ablal adudain, iaitu adud.
Adud ni makna kita panggil apa? Lengan. Lengan ini besar. Gagah. Wa zira'ain, dan juga lengan, tangan lengan. Ini adud, ini zira'. Wa asafili, dan juga kaki dan juga peha dia. Kaki dia lah, asafil bahagian bawah, peha dan betis. Wa rahbal kaffain, luas tapak tangannya. Wa qadamain, dan juga tapak kaki. Sa'ilal atraf, panjang jarinya. Wa anwar mutajarrad, wa anwaral mutajarrad, bahawa badan Nabi ni putih. Daqiqal masrubah, halus bulu dadanya. Wa raba'atal qaddi, apa nama ni? Wa raba'atal qaddi, iaitu saiz atau ketinggian Nabi itu ketinggian yang elok, yang sepadan, yang sederhana. Sederhana bukan maksudnya bukan terlampau panjang dan bukan terlampau pendek. Itu makna mu'tadil qamah. Fizikal ataupun saiz tinggi Nabi itu tinggi tapi bukan tinggi yang lonjong. Laisa bitawilil ba'in, bukan panjang tinggi yang panggil tinggi yang lonjong, bukan. Wala bil qasiril mutaraddid, dan bukan dengan pendek yang pendek. Bahkan Nabi ini orang yang tinggi yang sempurna, yang elok. Wa ma'adzalika, namun begitu, falam yakun yumashihi ahadun yunasibu ila tul illa talahu sallallahu alaihi wasallam. Tidak adalah kalau berjalan seseorang yang sama pada tinggi itu kecuali Nabi lebih tinggi. Tapi dari segi kalau kedudukannya, ulama-ulama sirah menceritakan Nabi ni tinggi yang munasabah. Tinggi yang mana? Tinggi yang bukan terlampau lonjong. Ada orang tu tinggi dia kan, tinggi. Nabi tapi apabila berjalan Nabi dengan sahabat ni, orang hak tinggi lain tu bila berjalan sekali Nabi tak ada orang hak lebih tinggi pada Nabi. Dengan maksud apa? Ini antara mukjizat yang Allah Taala beri pada Nabi. Kalau Rasulullah SAW jalan pada sahabat atau duduk, tak ada, hatta orang hak asalnya kalau seorang tu tengok tinggi kita nampak, tapi bila berjalan tak nampak dia lebih tinggi, bahkan Rasulullah SAW lebih tinggi. Ni Allah Taala jaga dari segi rupa pun, zahir pun. Tak ada orang yang boleh tandingi Nabi SAW pada sifat zahir penciptaan. Tapi kalau kita tengok Nabi SAW secara bersendirian itu, Nabi bukan tinggi gitu. Tapi bila berjalan tu orang tak boleh, tidak ada yang lebih meninggi daripada Nabi SAW. Warajil sya'ri, dan Nabi rambutnya itu ikan mayang kita kata. Idza iftara dhahikan iftara an mithli sana barqi, apabila Nabi senyum, ketawa, maka ketawanya umpama kilat ataupun keluarnya cahaya. Umpama gitulah. Wa an mithli habbil ghamam. Wa an mithli habbil ghamam. Iaitu umpama giginya itu putih seumpama di sini albar, salji, putihnya itu, amithli habbil ghamam. Idza takallama ru'iya kan nur yakhruju min thanayahu, bila Rasulullah berbicara maka dilihat seakan-akan keluar cahaya di antara celah-celah giginya. Ahsanan nasi unuqa, yang paling elok, paling indah manusia tengkuknya. Laisa bimutahhamin, Nabi SAW bukan mutahham, iaitu bukan sebahagian mengatakan fahishis samin, bukan yang terlampau gemuk, tidak. Wala mukaltham, dan Nabi bukan yang mukaltham, bukan bentuk mustadir. Mustadir makna kita kata apa, bulat betul muka, bukan. Wa mutamasikal badan, Rasulullah SAW badan dia itu tegak. Wa darbal lahmi, darbal lahmi makna badan dia itu tegap, dan daging dia itu Rasulullah SAW bukan yang wa darbal lahmi khafif al-lahm, dia orang yang makna tubuhnya sesuai, dan juga badan Nabi SAW cantik. Qala al-Bara ibn Azib, ma ra'aitu min zilmati, ini terkenal kata ini, ma ra'aitu
min dhi limmatin fi hullati hamra ahsana min Rasulillah. Tidak pernah aku lihat orang yang mempunyai dhi limmah, rambutnya sampai kepada cuping telinga. Itu limmah. Bentuk rambut Nabi SAW ni ulama sebut ada 3, iaitu wafrah, limmah dan juga jummah. Limmah itu, wafrah ini wafrah itu kalau rambut itu sampai kepada cuping telinga. Limmah itu bawah sikit pada cuping telinga. Jummah itu kalau sampai kepada bahu. Jadi bentuk-bentuk rambut Nabi mengikut keadaan lah. Ada kadang Nabi simpan rambutnya, ada kadang simpan rambutnya sampai ke cuping telinga, dipanggil sebagai wafrah. Lebih pada cuping sikit dipanggil limmah. Sampai kepada bahu ini dipanggil jummah. Dihimpunkan, kita nak ingatnya pada walajun, wafrah, limmah dan juga jummah. Jadi tidak pernah aku tengok orang yang rambutnya rambut limmah sampai kepada bawah cuping telinga memakai pakaian warna merah lebih indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa yang dinukilkan oleh Bara ibnu Azib. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah. Tidak pernah aku lihat seseorang yang lebih indah daripada Rasulullah. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, seakan matahari berjalan pada mukanya. Wa idza dhahika yatala'la'u fil judul. Apabila Rasulullah ketawa maka terpancar cahaya itu di dinding-dinding, seakannya begitu. Wa qala Jabir bin Samurah wa qala lahu rajulun. Jabir bin Samurah berkata kepadanya seorang lelaki, kana wajhuhu sallallahu alaihi wasallam mithla as-saif, adakah wajah Nabi macam pedang panjang gitu? Faqala la, bukan. Qala mithlu syamsi wal qamar, tapi umpama matahari dan bulan. Wa ka mustadib, dan muka Nabi ni bulat. Wa qalat Ummu Ma'bad, ni Ummu Ma'bad juga, wa fi ba'dhi ma wasafathu bihi, dan pada sebahagian yang Ummu Ma'bad ni sifatkan Nabi. Ummu Ma'bad ni dalam sirahnya Nabi SAW pernah singgah di khemah dia, khemah Ummu Ma'bad ketika peristiwa hijrah. Ketika peristiwa hijrah. Jadi dia ini orang antara yang perhati Nabi. Sebab itu dia antara hadis berkaitan dengan Syama'il, orang ambil hadis daripada dia, Ummu Ma'bad. Katanya ajmalun nasi min ba'id, orang yang paling indah, tengok daripada jauh dia paling indah. Wa ahlahu, paling cantik. Wa ahsanhu, paling indah. Min qaribin, daripada dekat pun indah. Sallallahu alaihi wasallam taslima kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Wa fi hadis Ibnu Abi Halah. Ibnu Abi Halah ni anak kepada Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah pernah nikah dengan orang lain sebelah tu. Jadi ada anak dia, Ibnu Abi Halah, duduk dengan Rasulullah lah. Duduk dengan Rasulullah. Maka dia ni tengok Nabi sejak kecil. Sebab itu ulama kata antara ramai yang meriwayatkan ciri dan sifat Nabi ni orang hodok dekat dengan Nabi. Para sahabat lain kerana keagungan dan juga kehaibatan Nabi, kehaibatan yang menyelubungi Nabi, mereka kadang tak mampu untuk mensifatkan. Sebab itu orang hok biasa je, orang yang makna pertama budak-budak yang duduk dengan Nabi macam ni lah, Ibnu Abi Halah. Ataupun orang yang sebelum ni tak kenal Nabi, macam Ummu Ma'bad, masa tu dia belum Islam lagi, masa bersinggah, suami dia tak ada, balik dia cerita ke Nabi, ada orang lelaki singgah ke kemah kita, minta nak minum susu, bergiam-giam, dia cerita. Jadi kata Ibnu Abi Halah, ya tala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri, bercahaya wajahnya seumpama bercahayanya bulan pada malam bulan purnama. Wa qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu fi akhir wasfihi lahu. Sayyidina Ali menceritakan pada akhir dia sifatkan, antara hadis yang mensifatkan pada Nabi SAW, mara'ahu badihatan habahu, siapa yang melihat Nabi sekali, badihatan, secara satu kali, habahu, akan rasa haibat, kagum dengannya. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu, siapa yang bercampur dengan Rasulullah secara makrifah, bila kenal betul jadi sayang pula.
Tengok sekali rasa hebat. Kalau rasa rapat dengan Nabi akan jadi sayang. Yaqulu na'ituhu, berkata orang yang mensifatkan Nabi ni, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah aku lihat sebelum baginda dan selepas baginda seumpama baginda. Wal ahadithu fi basti wa sifatihi masyhuratun kathirah. Hadis pada menyatakan sifat Nabi itu sangat masyhur, sangat banyak. Fala nutawilu bisardiha, kami tidak memanjangkan nak menyebut semua sekali lah. Wa qad ikhtasarna fi wasfihi nukata ma jaa fiha, dan telah kami ikhtisarkan, ringkaskan apa pada sifat Nabi itu, poin-poin yang telah datang tu. Wa jumlatan mimma fihi al-kifayah tu, dan satu himpunan, satu jumlah yang mana cukup padanya fil qasdi ilal matlub, pada mengqasadkan kepada perkara yang nak dituntut, iaitu mengetahui sifat Nabi. Apa yang kami sebut tu secara ringkas dah cukup dah. Wa khatamna hadhihi al-fusul, dan kami tutupkan fasal ini bi hadithin jami'in lidzalika, dengan satu hadis yang menghimpunkan pada demikian itu. Taqifu alaihi hunalika insyaallah, yang kamu akan dapati di sana insyaallah taala. Faslun fi nazafatihi wa tibi rihihi wa araqihi wa damihi. Pada fasal pada menceritakan bersihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, eloknya bau diri Nabi SAW, peluh Nabi dan juga darah Nabi. Jadi saya rasa kat sinilah insya-Allah kita berhenti di sini dahulu untuk pagi ini, kerana mungkinlah ada kelas-kelas lain yang kita nak ikuti selepas daripada ini. Jadi ambil masa sekejap dah pagi ni insya-Allah, dan juga esok pagi dalam waktu yang lebih kurang kita akan sambung pada fasal pada menceritakan bersihnya diri Nabi, wanginya bau Nabi, Nabi punya peluh dan juga darah Nabi. Sekadar tu saja untuk kali ini. Tak ada soalan Ustaz Ustaz maaf Okey, tak ada, alhamdulillah. Sekadar tu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت